Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Berdasarkan satu pengumuman kerajaan negeri, pengasas dan ketua pegawai eksekutif Tesla, Elon Musk telah menubuhkan sebuah syarikat kecerdasan buatan baru yang dipanggil X.AI, dan syarikat ini telah berdaftar di Nevada. Berdasarkan pengumuman yang dikemukakan pada bulan lepas, Musk merupakan satu-satunya pengarah yang berdaftar dalam syarikat tersebut, manakala pengarah pejabat keluarga Musk, Jared Birchall, adalah setiausaha syarikat. X.AI telah diberikan kebenaran untuk menjual 100 juta saham dalam syarikat swasta ini. Musk tidak memberikan sebarang komen mengenai permintaan ulasan tentang X.AI. Jutawan ini kadang-kadang memberikan amaran mengenai risiko teknologi kecerdasan buatan dan menggesa kerajaan untuk mengawalnya. Menurut sumber yang tidak disebutkan nama oleh Wall Street Journal, sebagai sebahagian daripada cita-citanya dalam kecerdasan buatan, Musk telah merekrut penyelidik dalam beberapa bulan yang lalu dengan matlamat membina pesaing OpenAI, sebuah syarikat kecerdasan buatan yang melancarkan robot perbualan ChatGPT pada November tahun lepas. OpenAI telah menimbulkan minat yang tinggi dalam kalangan pelabur dalam bidang tersebut. Selepas pelancaran ChatGPT, teknologi ini mendapat sambutan hangat dari seluruh dunia dan ramai yang tertarik dengan keupayaan dan kemudahannya. Walau bagaimanapun, ramai tidak tahu berapa banyak sumber yang diperlukan untuk menjalankan teknologi ini. Menurut data, OpenAI hanya dalam penggunaan tenaga elektrik pada Januari 2023, telah menggunakan tenaga elektrik setara dengan penggunaan 175,000 rumah Denmark dalam satu tahun. Menurut laporan, pakar menyatakan bahawa seperti apa yang terjadi pada mata wang kripto ketika baru dilancarkan, semua orang membincangkan keuntungan yang akan dibawa oleh teknologi baru ini, tetapi mengabaikan tenaga yang digunakan untuk menjalankannya. Teknologi kecerdasan buatan memerlukan lebih banyak sumber berbanding dengan mata wang kripto, dan AI generatif memerlukan banyak latihan untuk memperoleh kecerdasan yang dikehendaki dan terus diperbaiki. Dengan kata lain, peningkatan kemampuan AI sentiasa disertai dengan penggunaan sumber yang besar. Pendiri syarikat infrastruktur digital QS di Kanada, Martin Bouchard menyatakan bahawa setiap permintaan OpenAI generatif memerlukan tenaga pengiraan yang 4 hingga 5 kali ganda daripada enjin carian biasa. Penggunaan tenaga elektrik oleh OpenAI pada Januari 2023 dianggarkan setara dengan penggunaan tenaga elektrik oleh 175,000 rumah Denmark dalam satu tahun. Tetapi ini hanyalah data penggunaan semasa. Jika penggunaan aplikasi lebih meluas di masa depan, penggunaan tenaga mungkin mencapai jutaan orang setara dengan penggunaan tenaga elektrik. Pakar AI dan Pusat Penyelidikan Internet University Oxford, Sandra Wachter menunjukkan bahawa mengikut data statistik global, kesan maklumat dan teknologi komunikasi terhadap perubahan iklim jauh lebih besar daripada industri penerbangan. Penggunaan tenaga yang diperlukan oleh AI meningkat 300,000 kali ganda antara 2012 hingga 2018, dan setiap kali ChatGPT dilatih, ia memerlukan tenaga yang cukup untuk digunakan oleh 126 rumah Denmark dalam satu tahun. Ini memaparkan masalah lain, jika ChatGPT dikomersialkan secara meluas dan menjadi penting dalam kehidupan ekonomi, apabila pusat pengiraan OpenAI mati, akibatnya akan sangat teruk. Selain penggunaan tenaga elektrik, keperluan air bagi AI juga sangat besar kerana air diperlukan untuk penyejukan pusat data semasa beroperasi. Sebuah kertas kerja dari University California, Riverside dan University Texas menyatakan bahawa latihan model generatif bahasa semasa model, GPT-3, telah mengambil kira-kira 700,000 liter air, yang cukup untuk menghasilkan 370 kereta BMW. Kajian menunjukkan bahawa semasa berbual dengan ChatGPT, pengguna secara berterusan menggunakan air, di mana ChatGPT perlu minum 500 ml air setiap kali berkomunikasi dengan pengguna selama 25 hingga 50 soalan. Dengan populariti ChatGPT pada tahap tertinggi, ia mungkin menimbulkan banyak masalah bekalan air tempatan. Kajian juga menyebut bahawa OpenAI perlu menyediakan peralatan penyejuk untuk 10,000 kad grafik dan lebih daripada 285,000 nukleus pemprosesan di dalam superkomputer, yang dapat menghasilkan 320 bateri Tesla. Air yang digunakan untuk penyejukan peralatan tersebut juga tidak boleh biasa-biasa sahaja. Ia perlu dari sumber air tawar yang bersih untuk mengelakkan masalah korosi dan pembiakan bakteria.
Pakar-pakar bimbang bahawa data yang ada hanya digunakan untuk menganggarkan model GPT-3 dan model GPT-4 yang memerlukan lebih banyak latihan dijangka akan menggunakan lebih banyak sumber tenaga. Jika kecerdasan buatan ingin diterapkan di dunia nyata, syarikat-syarikat perlu mempertimbangkan cara untuk mengurangkan kos AI yang sukar ditanggung oleh manusia, selain daripada mencari inovasi teknologi, tambah pakar tersebut. Namun, persoalan sebenar ialah, berapa banyak kos yang boleh dijimatkan oleh syarikat dengan mengambil ChatGPT. Menurut satu kajian oleh laman web resumebuilder.com yang menjalankan temu bual terhadap 1,000 ketua eksekutif di Amerika Syarikat, 49% syarikat telah mengambil ChatGPT dan sedang menggunakannya, dan 93% syarikat mengatakan akan memperluaskan penggunaannya. Di kalangan syarikat yang belum mengambil ChatGPT, 30% syarikat merancang untuk menggunakannya dan 85% syarikat mengatakan akan mengambilnya dalam tempoh 6 bulan akan datang. Bagaimana syarikat menggunakan ChatGPT? 66% untuk menulis kod, 58% untuk penulisan teks atau kandungan, 57% untuk perkhidmatan pelanggan, 52% untuk membuat ringkasan mesyuarat atau dokumen dan membantu dalam pengambilan pekerja baru. 99% syarikat yang ditemu bual mengatakan bahawa penggunaan ChatGPT telah mengurangkan belanja dan 48% syarikat menjimatkan lebih daripada 50,000, kira-kira 226,000 RM, sementara 11% syarikat menjimatkan lebih daripada 100,000, kira-kira 452,100 RM. 48% syarikat yang ditemu bual melaporkan bahawa ChatGPT telah menggantikan pekerja. 33% ketua eksekutif juga mengatakan bahawa pasti akan ada pekerja yang dipecat kerana ChatGPT pada tahun 2023 dan 22% responden mengatakan mungkin. Bapa ChatGPT mengakui bahawa ia boleh mengancam seluruh umat manusia. Bapa ChatGPT, Sam Altman, bimbang bahawa ChatGPT akan digunakan untuk menyebarkan berita palsu secara besar-besaran. Walaupun syarikat menerapkan teknologi baru ini, ia juga bimbang teknologi itu akan menjadi ancaman terhadap manusia dan membawa bahaya sebenar. Menurut laporan dari The Guardian, pada 16 Mac, pengasas OpenAI, Altman, dalam temu ramah dengan ABC Amerika Syarikat, mengatakan bahawa sebagai pembangun bersama, dia paling bimbang tentang ChatGPT akan digunakan untuk menyebarkan berita palsu secara besar-besaran. Mereka sekarang semakin baik dalam menulis kod komputer, jadi ia dapat digunakan dengan mudah untuk serangan jaringan yang agresif. Namun, dia menekankan bahawa walaupun ChatGPT membawa risiko, ia masih boleh menjadi teknologi yang paling hebat yang pernah diciptakan oleh manusia. Orang terkaya di dunia, Elon Musk, juga merupakan salah satu pelabur awal OpenAI dan beliau sering mengeluarkan amaran mengenai AI dan AGI, kecerdasan buatan umum, menganggap bahawa teknologi yang berkaitan mungkin lebih berbahaya daripada senjata nuklear. Beliau juga sangat bimbang dengan keputusan Microsoft untuk membubarkan bahagian pengawasan moralnya dan percaya bahawa Microsoft perlu menampung ChatGPT pada enjin carian bank mereka, dan kerajaan perlu membuat undang-undang keselamatan yang berkaitan dengan AI. Altman juga mempunyai rasa bimbang yang sama dengan Musk. Dia menekankan bahawa agensi pengawal sediaan dan masyarakat perlu terlibat dengan teknologi ini secepat mungkin untuk mengelakkan kesan negatif AI ke atas manusia. Kita perlu sangat berhati-hati dan orang harus gembira dengan kekaguman yang kita ciptakan. Kesimpulannya, kehadiran ChatGPT mempunyai kebaikan dan keburukan. Bagaimanapun, kita perlu menantikan bagaimana para saintis dan jurutera akan memperbaiki masalah alam sekitar yang dihadapi oleh teknologi ini. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.